Okay, hari ni Amin nak share berkenaan dengan baja EM belacan ataupun bahasa panjang dia effective microorganism. Effective microorganism ni sebenarnya bakteria baik yang boleh membantu untuk pertumbuhan pokok kita. So antara kebaikan effective microorganism ni ataupun baja belacan, yang pertama menguatkan imunisasi pokok daripada diserang penyakit. Okay, yang keduanya dia boleh menggalakkan pertumbuhan pokok kita. Yang ketiga, dia menggalakkan pertumbuhan bunga untuk pokok kita. Yang keempat, baja EM belacan ni kaya dengan kalium yang baik untuk pokok kita. Pertama, Amin akan share berkenaan dengan kebaikan belacan. Okey. Yang pertama, seperti mana kita tahu, belacan ni diperbuat daripada 90% udang, di mana udang ni tinggi dengan protein. Okey, hasil daripada kajian mendapati belacan ini mengandungi 166 jenis kuman daripada asid lactic bacilli dan juga 16 daripada jenis asid probiotik. 90% daripada kandungan belacan ini adalah daripada udang. Kebiasaannya udang yang digunakan adalah udang jenis geragau, yang mana udang bersaiz kecil ini tinggi dengan protein. So, kandungan protein ini sangat baik untuk kita punya tumbuhan. Nilai kandungan protein di dalam belacan adalah di antara 28% hingga 40%. Seterusnya, bahan yang kita perlukan adalah yeast ataupun ragi. Okey, yeast ni adalah salah satu daripada bakteria baik yang membantu dalam proses fermentasi. Okey, seterusnya yeast ini membantu dalam penghasilan tenaga untuk proses anaerobik, di mana kita tidak memerlukan oksigen untuk kita punya bakteria itu bernafas. Dan yang terakhir, bahan yang kita perlukan adalah gula melaka ataupun gula perang ataupun molasses. Kita boleh guna apa-apa jenis gula sebagai makanan untuk mikroorganisma kita. Okey, bagi menghasilkan baja EM belacan ini hanya memerlukan 3 barang yang boleh kita dapat daripada mana-mana kedai runcit ataupun di mana-mana supermarket. Okey, dengan kos yang sangat rendah. Okey, yang pertama kita perlukan belacan, iaitu ingredient utama dia. Yang kedua, kita perlukan gula melaka atau gula merah atau gula perang atau brown sugar. Kalau boleh kita jangan pakai gula warna putih tu, sebab gula warna putih tu melalui proses kimia di mana kita dah buang dia punya color apa semua, sebab tu dia boleh menjadi warna putih. Okey, yang ketiga kita perlukan yeast ataupun ragi. Okey, mana-mana pun boleh kita pakai. Paling mudah untuk kita dapat ialah yeast. Okey, baja EM belacan ini sangat sesuai untuk semua jenis pokok. Okey, sebagai contoh, pokok cili, pokok terung, pokok kesum, pokok pandan, apa-apa jenis pokok, kita boleh gunakan dia untuk sebagai baja tambahan. So, kita gunakan baja EM ini sebagai baja organik. Baja EM ni kita boleh hasilkan daripada pelbagai jenis makanan ataupun tumbuhan yang kita boleh ekstrak dia punya bahan-bahan dalam tu untuk menghasilkan baja. Okay, yang paling mudah adalah menggunakan belacan. Ada juga orang yang gunakan kelapa ataupun air basuhan beras. Tapi hari ni Amin nak share dengan semua berkenaan dengan baja EM belacan. Okay, sebab baja EM belacan ni sangat mudah disediakan dan sangat mudah untuk digunakan. Dan hasilnya akan menjadikan pokok kita lebih sihat, lebih gemuk, lebih mudah untuk berbunga. Okey, kos untuk menghasilkan baja EM belacan ini sangat murah. Yang pertama, kita perlukan gula melaka ataupun gula perang. Kebiasaannya gula melaka ni dalam RM2 ke RM3. So kalau gula perang mungkin mahal sikit, dalam RM4 ke RM5. Tapi kedua-duanya kita boleh gunakan. Ataupun kalau kita nak mudah, kita boleh gunakan molasses. Tapi molasses ni hanya dijual di kedai-kedai pertanian ataupun kita boleh beli online. Okey, seterusnya untuk belacan ni kebiasaannya dalam RM4 untuk 500 gram, ataupun ada yang packing kecil-kecil tu RM2 atau RM3 kita dah boleh dapat untuk belacan. So untuk yeast ni pula kebiasaannya orang jual dalam RM1 ataupun RM1.50.
Jadi total untuk semua bahan baja EM belacan ni sangat murah. Bawah RM10 kita dah boleh sediakan baja EM belacan. Okey, untuk proses penyediaan baja ni, yang pertama kita perlu cairkan dulu kita punya gula Melaka ataupun gula perak. Untuk nak memudahkan proses cair tu, kita boleh potong kecil-kecil gula Melaka ni dan kita boleh panaskan di atas api. Tetapi apabila kita ingin mencampurkan, kita perlu memastikan air gula ni yang telah dilarutkan tadi betul-betul sejuk. Okay? Supaya nanti tidak ada tindak balas bersama yeast. Sebab untuk yeast ni, dia punya suhu yang paling ideal untuk dia membiak adalah di dalam 48 darjah Celsius sehingga 65. So kita boleh menggunakan air suam. Nak lagi mudah, kita boleh gunakan penapis air. Sebagai contoh, penapis air Kowe, dia memang dah ada suhu yang suam. So kita boleh ambil air daripada penapis air Kowe dan terus untuk kita larutkan yeast ni. Okey, pertama sekali apa yang kita perlu sediakan adalah air suam. Okey, pastikan air ini daripada air bertapis. Okey, jangan pakai air direct daripada paip sebab air daripada paip mempunyai klorin. So kita punya kuman ataupun bakteria ni dia tak sukakan klorin. Dia akan membantukan proses pembesaran untuk kuman kita, untuk bakteria kita dan juga untuk reproduktif dia, untuk dia punya perkembangan. So gunakan air suam dalam 48 ke 65 darjah Celsius. Okey, seterusnya kita buka yeast. Okey. Masukkan yeast ke dalam air suam. Okay, pastikan air tu tak panas. Okay, kalau air terlalu panas akan menyebabkan yeast tu dia mati. Okay, kalau terlalu sejuk dia tak aktif. So kita kena dapatkan suhu yang suam. Okay, apabila kita membancuh yeast, kita boleh nampak dia akan menghasilkan buih-buih. So buih-buih tu bermaksud kita punya yeast sudah aktif. Okay, lepas kita dah masukkan yeast, okay, kita perlu masukkan kita punya belacan. Okay, untuk belacan ni tak kisah apa-apa jenis belacan, asalkan dia adalah belacan. Okay, so untuk 500 gram belacan ni, kita boleh guna baja EM belacan ni di dalam tong 200 liter. Okay, so kita hancurkan. Kita hancurkan belacan dan kita masukkan dekat dalam yeast tadi. Kalau kita nak lagi mudah, kita boleh kisar dia di dalam blender. Tapi kalau kita hancurkan macam ni pun boleh, sebab belacan ni dia tak keras sangat dan mudah untuk dilarutkan. Okay, masukkan semua belacan tu dan kita kacau belacan bersama yeast tadi. Okay, kacau sehingga sebati. Alright, so lepas kita dah kacau belacan dengan yeast ni, kita bolehlah masukkan kita punya gula perang ataupun gula Melaka yang telah kita larutkan. Kalau macam saya cakap tadi, nak mudah kita boleh pakai molasses. Okay, so macam saya ni, saya dah larutkan gula Melaka tadi. So kita masukkan semua. Okey, fungsi gula ni adalah untuk memberi makanan ataupun memberi tenaga kepada kita punya bakteria tadi lah. Right. So kita kacau sehingga selati, sehingga larut. So untuk baja EM belacan ni juga sesuai untuk tanaman cili ataupun terung secara fertigasi. So kita boleh gunakan baja EM belacan ni sebelum kita nak memindahkan pokok, sebagai persediaan di dalam kita punya polybag. So kita boleh masukkan baja EM belacan kita ke dalam kita punya tangki baja dan kita pumpkan ke plot tanaman kita.
Right, so bau dia agak kurang menyenangkan ataupun lebih kurang busuk lah, tapi memang fungsi dia sangat bagus. Okay, so kita kacau sehingga dia larut. Okay, selepas kita punya bancuhan ni dah larut, kita boleh masukkan ke dalam bekas yang bertutup ataupun ke dalam tong 200 liter, tong yang berwarna biru tu yang bertutup. Kita boleh masukkan semua dan kita kacau sehingga kita punya baja EM belacan ni sebati bersama air. Lepas tu kita tutupkan balik bekas tu. Okey, selepas kita punya bancuhan tadi dah sebati, kita boleh masukkan ke dalam botol ataupun ke dalam tong yang bertutup. Okey, pastikan baja EM belacan yang telah digaul sebati tadi diletak di dalam bekas yang bertutup supaya dia punya proses fermentasi tu berjalan dengan baik. Sebab untuk proses fermentasi dia tidak boleh ada oksigen. So kita pastikan bekas yang digunakan ni bertutup dan kedap udara. Right. So untuk proses pemeraman ataupun untuk proses fermentation ni, kita boleh perap dia selama 2 minggu. Okay, untuk nak bagi dia punya kuman-kuman dan bakteria tu supaya membiak dengan banyak. Okay, selepas 2 minggu kita boleh menggunakan baja ni dengan cara kita melarutkan 1 ml baja EM belacan bersama 1 liter air. Dia punya ratio. Kalau untuk digunakan dekat fertigasi cili ataupun terung, kita boleh pumpkan semua air baja EM ni di dalam tong baja dan kita pump ke dalam plot tanaman. Okey, itu adalah lebih mudah. Okey, untuk penyiraman baja EM kepada pokok, pastikan kita meletakkan baja EM ni. Sebagai contoh, kita ambil 1 gayung, kita cedok dan kita letak ke dalam pasu ataupun polybag. Pastikan bukan kita sembur ke dia punya daun, sebab daun pokok dia tidak akan menyerap nutrien. Cara yang terbaik adalah kita masukkan ke dalam pasu ataupun polybag, sebab akar daripada pokok tu yang akan menyerap segala nutrien daripada baja ni. So selamat mencuba untuk baja EM belacan ni dengan kos yang sangat murah dan sangat minimum, dan saya rasa semua orang boleh buat. Dan jika anda rasa video ini bermanfaat, anda boleh like ataupun komen di bawah dan juga share kepada kawan-kawan anda yang minatkan kepada tanaman dan yang suka tanaman menjadi gemuk dan sihat. So semoga kita berjumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum.